سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العزة بعزم من حديد يمتطي العزة بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya pada petang ini? Sihat? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa dengan kita pada petang ini? Oh, kita ada Kak Zah kita daripada pagi tadi dia
Tak balik-balik Kak Zah. Nak balik mana ya Ustazah ya? Oh, kita dekat rumah. Daripada pagi tadi. Terima kasih Kak Zah kerana ikuti kita. Oh, Kak Som juga. Masya Allah, betul-betul dah ni peminat 3 saya ni. Saya nak bagi award dah. Mana-mana kuliah memang jumpa dah ni 2 orang ni. Kak Zah dengan Kak Som ni. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah sihat. Ya, tadi pagi pun sihat ya. Alhamdulillah petang ni juga sihat. Siapa lagi dengan kita? Hari ni macam tak ramai orang ya ikuti kuliah, sibuk ya. Oh, lagi seorang. Ni pun peminat 3. Saya bagi award juga lah ni. Nak bagi apa ya admin dekat mereka? InsyaAllah. Kita lihat di sini ada Kak Mas. Ya, salam doktor, Masya Allah warna biru. Tadi pagi kita warna apa? Siapa ingat tadi pagi saya warna apa? Waalaikumsalam Ustazah. Ya, ni. Ya, Kak Simah. Kak Simah di situ. Tadi pagi saya warna apa, petang ni saya warna lain. Nampaklah ya kita di masjid lain kan. Kalau tak macam masjid sama je Ustazah Sakinah tu. Tadi pagi dia warna sama, petang pun warna sama juga. Warna hijau. InsyaAllah. Ya, warna hijau. Tadi pagi kita warna hijau, petang ni kita warna biru. Yelah, dua-dua warna itu adalah warna yang menenangkan. Kenalah juga dengan nama saya Sakinah. Okey, mudah-mudahan lah ya. Baik Muslimah, Alhamdulillah pada petang ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung pengajian kitab kita Ad-Da' wa Ad-Dawa' di Masjid Kampung Siglap. Dan pada petang ini kita akan menyambung pengajian kita di masih lagi bab yang sama ya. Iaitu bab kita yang kedua tentang dampak negatif maksiat dan dosa, dan kita masih lagi di poin yang A. Ya, poin A, mudarat dosa dan kemaksiatan. Baik, mudarat dosa dan kemaksiatan makna di bahagian kita yang ketiga, sebab kita dah masuk ke minggu yang ketiga dalam perbincangan yang sama, kerana kita masih lagi membincangkan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa setiap dosa yang kita buat, ya, setiap perkara maksiat yang kita lakukan ada mudaratnya, ada kesannya dalam kehidupan kita, tidak kira sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi kita nak sambung perbincangan tentang itu pada petang ini, yang mana jika saya lihat ya di halaman saya ini, iaitu di muka surat saya, kita berada di halaman yang ke-112, maaf ya. Kita di halaman yang ke-112, ada sebuah hadis yang berbunyi, ya ma'syaral muhajirin. Saya tidak pasti ya muslimah kita di rumah adakah halamannya sama. Jika berbeza, sila cari hadis disebutkan dalam Sunan Ibn Majah dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meredainya, dia mengatakan, aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin. Saya nak masuk ya pada perbincangan hadis yang baru saya sebutkan tadi. Cuba ya muslimah cari perenggan yang saya baca tadi, iaitu disebutkan dalam Sunan Ibn Majah dari Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meredainya, dia mengatakan, aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin. Berapa halamannya? Oh, muka surat 106. Ya, terima kasih Kak Mas, Kak Zah ya. Di situ yang memaklumkan kepada kita, jika cetakannya berbeza dari kitab Ustazah, sila buka halaman 106. Kita akan masuk perbincangannya di halaman 106. Namun, jika buka muka surat 106 tak jumpa, maknanya di sini perlu lihat di halaman 112, ya, maknanya sama cetakannya dengan kitab Ustazah. Okey, baik. Jadi kita berada di halaman 112 ataupun 106 di situ. Kita nak baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah di sini. Apa hadis tersebut? Begini bunyinya. Di dalam hadis ini disebutkan dalam Sunan Ibn Majah dari Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Semoga Allah meredainya. Dia mengatakan, aku adalah orang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dia kata dia orang yang ke-10. Maknanya Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab inilah anak kepada Umar ibn al-Khattab yang merupakan di kalangan sahabat Nabi SAW. Okay, so dia kata dia adalah orang yang ke-10 dari 10 kelompok muhajirin yang ada di sisi Nabi SAW. Pada waktu itu, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami. Maknanya pada waktu itu Nabi SAW menghadapkan wajah baginda kepada sahabat-sahabat yang 10 orang ini. Kemudian apa kata Nabi kepada mereka? Di sini Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab pun menyebutkannya kisah itu ataupun bicara Nabi kepada mereka. Nabi kata begini, Ya ma'syaral muhajirin. Maksudnya, wahai kaum muhajirin. Jadi jelas kepada kita 10 orang yang ada di hadapan Nabi SAW pada masa itu adalah di kalangan muhajirin. Daripada sebutan Nabi SAW itu sendiri pun kita dah dapat tahu maknanya bukan di kalangan Ansar tetapi di kalangan muhajirin. Baik, apa pesanan Nabi kepada mereka? Nabi kata gini, khamsu khisalin wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara yang aku berlindung kepada Allah dan semoga kalian tidak menjumpainya. Jadi Nabi SAW meminta kepada Allah perlindungan daripada 5 perkara ini. Dan Nabi doakan mudah-mudahan di kalangan sahabat yang 10 orang di hadapan Nabi tak sempatlah nak bertemu dengan apa yang akan Nabi SAW sampaikan kepada mereka yang mana Nabi minta perlindungan darinya. Pertama, di sini Nabi katakan begini, ma zaharatil fahishatu fi qaumin hatta a'lanu biha illa btulu bittawa'ini wal awja'i allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, Nabi kata di sini, tidaklah nampak perbuatan keji. Perbuatan keji ni maksudnya zina. Ya, tidaklah nampak perbuatan keji, perbuatan zina pada satu kaum yang mana sampai-sampai mereka melakukannya secara terang-terangan. Orang dulu pada zaman Nabi, kita tak kata pada zaman Nabi tidak ada perbuatan zina. Perbuatan zina ada. Sebab itu ada hukum hudud tentang mereka yang direjam hingga mati, mereka yang disebat dan sebagainya kerana melakukan zina. Maknanya perbuatan zina itu ada pada zaman Nabi. Tetapi beza zaman Nabi dengan zaman kita. Sebab tu Nabi kata, zina itu dia, tadi kan, dia nampak pada satu kaum, tapi bezanya apa? Ia dilakukan secara terang-terangan. Ya, nampak jelas pada zaman kita, konteks kita pun hari ini begitu muslimah. Zina itu berleluasa, bukan hanya setakat berleluasa, tetapi ia dilakukan secara terang-terangan. Orang dah tak malu untuk berzina. Orang tak malu mengaku berzina. Kan? Mana-mana kita pergi pun, kita boleh nampak benda tu. Jangan cakap mana-mana pergilah, dalam rumah sendiri. Di mana buka je televisyen. Nampaklah dekat situ kan, perbuatan-perbuatan keji ini dipertontonkan kepada kita. Di smartphone kita, Facebook, IG, mana-mana. Tak perlu keluar rumah dah sekarang ni. Ya, duduk rumah, stay home pun benda tu kita nampak. Jadi perkara ini Nabi kata apa? Ia berlaku secara berleluasa, bahkan ia dilakukan secara terang-terangan. Begitu keadaannya. Jadi Nabi kata apa? Untuk keadaan ini, Nabi sebutkan begini. Ya, melainkan bila perkara itu berlaku. Nabi kata melainkan mereka akan ditimpa ujian berupa pelbagai wabak, antaranya wabak ta'un. Penyakit ta'un. Dah ada kan penyakitnya? Okey, dah ada. Kemudian Nabi kata apa? Dan penyakit yang belum pernah dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Masing-masing tahulah ya apa tu. Maknanya zaman dulu tak ada penyakit itu.
Mungkin kita boleh sebutkan di sini penyakit HIV contohnya. Zaman Nabi ada? Tak ada. Zaman sahabat ada? Tak ada. Penyakit ni tak ada. Tetapi bila dia ada, bila berlaku zina secara terang-terangan, betul sebagai apa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Bila semua itu berlaku, apakah kesannya? Satu dosa yang berlaku secara terang-terangan, itu dosa zina, lalu ia dilakukan tanpa segan silu, apa akibatnya? Allah turunkan penyakit yang mana pada masa itu penyakit itu belum lagi ada. Belum lagi ada penyakit tersebut. Ini Nabi minta perlindungannya daripada Allah. Perlindungannya kepada Allah daripada penyakit-penyakit itu. Tidak ada pada zaman Nabi, tidak ada pada zaman sahabat, tidak ada juga pada zaman tabi'in saya kira. Penyakit-penyakit yang pelik-pelik ini berkaitan dengan seksual tu tadilah dengan hubungan zina tu tadi. Tak ada penyakit pelik-pelik pada zaman-zaman itu. Tapi zaman sekarang macam-macam penyakit yang timbul kerana apa? Kerana perbuatan zina yang berleluasa. Atau ada macam-macam penyakit yang boleh kita dapatilah berada ataupun kita dengar tentang penyakit itu yang mana ia didapati melalui apa? Hubungan seksual yang berleluasa, yang tidak terkawal. Jadi Nabi minta perlindungan daripada hal itu. Pertama Kedua, kita lihat di sini. Lupa pula nak buka slide. Minta maaf Muslimah. Lupa pula kita nak ni. Dah baca-baca hadis tu kan. Baik, ada 5 perkara tadi yang Nabi SAW minta perlindungannya. Mana hilang? Sebentar nota saya hilang. Sekejap Mana? Okey, baik. Jadi kita ada 5 perkara yang mana Nabi SAW sebutkan di sini. Pertama tadi, dan saya sebutkan dalam hadisnya, perbuatan zina dibuat secara terang-terangan. Perbuatan zina dibuat secara terang-terangan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit taun dan juga penyakit-penyakit yang belum pernah dialami oleh orang sebelumnya. Dan sebab itu Muslimah, bila kita rujuk dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita, apa pesanan Allah? Allah sebutkan begini tentang zina itu. Allah kata apa? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sila catat Muslimah, surah Al-Isra ayat yang ke-32. Surah Al-Isra ayat yang ke-32, Allah pesan kepada kita, jangan dekati zina. Kerana apa? Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Sama ungkapannya sebagai yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini. Perbuatan keji. Yang mana Allah kata, wasa asabila. Dan ia adalah jalan yang buruk. Jalan yang buruk, jalan yang jahat. Akan bawa kita kepada satu perkara yang dahsyat bila kita dekati perbuatan zina. Dan apa antaranya? Antaranya sebagaimana yang dah kita baca dalam hadis itu tadi. Nabi kata Allah akan turunkan penyakit. Yang mana penyakit itu belum ada pada kaum yang sebelum kalian. Dan azabnya juga amat pedih. Sebagaimana yang Nabi SAW ada sebutkan. Nabi kata apa? Ada 3 golongan yang mana Allah tidak berbicara dengan mereka. Allah tidak menyucikan mereka. Allah tidak melihat mereka. Dan Allah berikan kepada mereka dengan azab yang pedih. Itu 3 golongan itu. Siapakah mereka? Pertama Nabi sebut, orang yang sudah tua tapi dia berzina. Maknanya zina ni dia boleh berlaku pada setiap peringkat kepada sesiapa sahaja. Pada setiap peringkat, pada sesiapa sahaja. Namun dalam hadis yang baru saya bacakan itu tadi, Nabi kata orang tua, dah tua tapi masih lagi berzina. Buat dosa.
Ini antara golongan yang Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dengan azab yang pedih. Kalau nak masuk pada golongan yang kedua, ialah seorang pemimpin yang mana dia berdusta. Kalau yang ketiga, orang miskin yang mana dia adalah orang yang sombong. Jadi 3 golongan itu. Ya, Nabi kata Allah tidak berbual dengan mereka, tidak berkata dengan mereka, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka di hari kiamat. Bahkan Allah timpakan kepada mereka dengan azab yang pedih. Jadi kita ni muslimah, ya, jaga diri kita baik-baik. Zina ini, dia perkara yang boleh dielakkan sebenarnya. Walaupun tadi saya katakan dalam rumah kita pun kita buka TV dah nampak dah. Tapi ia boleh dielakkan. Bila kita bijak menjaga diri kita. Ya. Tapi kalau kita tak bijak nak jaga diri ni, kita sebenarnya membuka ruang kepada hal-hal yang boleh menjerumuskan kita kepada perzinahan. Jadi ni kena hati-hati. Pertama sekali yang perlu kita jaga ialah hubungan kita. Bagaimana kita berteman dengan lelaki. Itu saya kata. Ya, kena jaga tu baik-baik. Bagaimana kita berteman dengan orang lelaki. Bukan kita kata tak boleh langsung nak berkawan, tak boleh apa. Tapi dia ada batas. Sebab tu dalam agama kita menetapkan batas. Kita ada batas aurat, ada bila nak bergurau ada batasnya, bila berbual ada batasnya. Tak semua perkara yang boleh kita bincangkan. Tak semua perkara yang boleh kita bualkan. Jika sekiranya orang itu dia berlainan lah, maksudnya dia bukan wanita, dia lelaki. Jadi ada banyak perkara yang perlu kita jaga. Dalam keadaan konteks kita pada hari ini yang saya kata memang kita susah nak jaga. Dan tempat kerja kita pun dah memang bukan tempat kita kerja kita semua perempuan. Memang ada ke? Sekolah semua wanita tu adalah, itu pun ada ustaz kat sekolah wanita. Kan betul tak? Sekolah budak-budak perempuan ada orang lelaki, maknanya tak boleh lepas. Kita ke mana saja dia mesti akan ada. Ya, lelaki wanita. Tapi diri kita kena jaga. Kita ibu kan, kita cakap pada anak-anak kita, didik anak-anak kita, ya, beritahu, ingatkan tentang hubungan lelaki dan perempuan. Bagaimana kalau gitu gini, jangan buat hal-hal berdua-duaan dengan lelaki dan wanita ni kan. Dia benda itu pembuka sebenarnya. Kita kalau boleh kita nak elakkan benda-benda begini. Dalam keadaan yang fitnah begitu besar, kita susah nak kawal benda tu. Tapi bila ia bermula daripada diri kita, insya-Allah. Ya, bila kita tegas dalam hal ini, insya-Allah dia boleh menutup ruang-ruang yang lebih dahsyat. Maknanya masih lagi boleh berbual, masih lagi boleh berkawan, masih lagi boleh bergurau, tak ada masalah tentang hal itu. Tapi setiap persahabatan ataupun setiap kita kata jalinan hubungan kawan tu tadi kan kita kata yang mana kita perlu bekerja, dia mesti ada batasnya. Perlu berbual, perlu bergurau dan sebagainya, dia mesti ada batas. Tak boleh lebih daripada itu. Kalau dah lebih, maknanya ada sesuatu yang pelik berlaku. Okey, dan kita ni wanita, jangan beri ruang terhadap benda-benda yang lebih ini. Ya, terhadap benda yang lebih ini. Sebab itu, kalau kita bagi green light, inilah yang akan menjadi penyebabnya. Nanti bila dah jadi, nak nangis pun, orang kata nasi dah jadi bubur. Ya, lepas tu salahkan orang itu, salahkan orang ini. Kadang-kadang kita begitu. Kan, kita mula cari kesilapan orang lain, tapi sebenarnya ia bermula daripada diri kita sebenarnya. Jadi sebelum apa-apa yang berlaku, kawal diri kita. Suka macam mana pun lah kita kata kan, kita suka macam mana pun kan, jangan terlibat. Sebab syaitan itu adalah yang ketiganya. Jangan lupa tentang hal tersebut. Ya, syaitan adalah yang ketiganya. Jadi kalau dapat dikawal hal sedemikian, Masya Allah tabarakallah, itulah yang terbaik. Kita wanita, kalau orang lelaki tak nak jaga diri dia, tu dia je masalah. So kita jaga diri kita. InsyaAllah. Ya, hal-hal yang begini, yang Nabi sendiri minta, ya, dilindungi baginda daripada hal yang tak baik ini,
kita lah umat Nabi SAW perlu lebih-lebih lagi minta kepada Allah. Ya, dengan doa kita, dengan usaha kita agar tidak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan kita kepada perzinahan itu tadi. Okey, baik. Seterusnya kita ada yang kedua di sini. Apa kata Nabi? Wala naqasa qaumul mikyala wal mizana illa batulu bisinina wa shiddatil maunati wa jawri sultan. Nabi kata, ya, tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan. Ini lebih khususlah untuk mereka yang berniaga, yang sering timbang menimbang, kan? Untuk orang yang begini, Nabi kata tidaklah satu kaum mengurangi takaran dan timbangan, melainkan mereka akan ditimpa ujian berupa kekeringan selama bertahun-tahun dan ada penguasa yang zalim. Ya, kalau kita lihat, saya letakkan di situ, Nabi berlindung daripada satu perbuatan yang mana ataupun berjumpa dengan situasi, dengan keadaan ini, iaitu mengurangi timbangan. Okey, yang mana bila orang buat begini, apa azabnya? Akan ada kemarau panjang dan akan ada penguasa yang zalim. Penguasa ni boleh kita terjemahkan sebagai pemimpin juga. Ya, penguasa yang zalim. Jadi itulah kita ni. Bukan sahaja dalam hadis ini, dalam Al-Quran juga, ya, boleh rujuk dalam surah yang sama. Tadi saya sebut surah Al-Isra ayat yang ke-32, dan pada untuk situasi ini, ya, kita boleh rujuk pada ayat yang ke-35 dalam surah yang sama. Sebenarnya ada banyaklah dalam Al-Quran. Cuma saya nak memudahkan perbincangan kita pada petang ini, kita rujuk pada satu surah. Ya, jadi mudah untuk kita rujuk pada ayat yang ada dalam surah itu surah Al-Isra. Di sini ayat yang ke-35. Apa kata Allah? Wa auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Hendaklah kalian sempurnakan timbangan jika sekiranya kalian menimbang, dan jika kalian menakar, tu maknanya timbang sesuatu ni kan, hendaklah timbang dengan betul. Kerana apa? Allah kata begini, zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Perbuatan bila kita menimbang dengan timbangan yang betul ini, ya, ia adalah sesuatu perkara yang baik yang akan memberi kesan kepada kamu di dunia dan sebaik-baik kesudahan yang akan mendatangkan pahala di akhirat kelak. Jadi jangan kita takut rugi. Kan kadang-kadang yelah nanti kalau cepat habis nak kena order baru kan, kadang begitu kita ni berniaga kan. Jadi orang tak nampak, kita pun kurang timbangan. Kadang-kadang nampak kan ada orang share video-video viral. Betul tak? Bila ada orang yang dia timbang buah-buahan, dia tukar buah-buahan itu dengan buah-buahan yang lain, ataupun dia kurangkan bila orang tak nampak kan. Ini adalah perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Ya, tidak dibenarkan. Jadi kalau perbuatan itu dia berleluasa, dia berlaku, Nabi kata di sini, ya, akan berlaku sesuatu cubaan, satu ujian, kemarau yang panjang, dan akan ada penguasa yang zalim. Seterusnya, Nabi juga menyebutkan tentang keadaan yang ketiga. Apa keadaan yang ketiga? Iaitu Nabi kata, وَمَا مَنَعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. Maknanya, Nabi kata di sini, tidaklah suatu kaum yang menolak membayar zakat, ya, dari harta yang mereka miliki, melainkan curahan air dari langit akan ditahan. Bahkan sekiranya bukan kerana binatang ternak, nescaya tidak akan turun hujan kepada mereka. Jadi di sini Nabi kata kaum yang tidak mahu membayar zakat, ataupun mereka yang tidak mahu membayar zakat. Apa akibatnya? Allah akan tahan hujan yang ada di langit. Tapi walaupun kita kata kan, ada juga orang yang tak bayar zakat, tapi kenapa hujan masih turun? Sampai sekarang ni kan kita sejuknya lah waktu sekarang ni. Hujan turun je rasa. Kenapa hujan turun? Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala fikirkan tentang binatang ternak. Ini rahmat, ini ihsan yang ada pada Allah untuk hambanya. Nampak tak tu? Nabi kata kalau bukan kerana binatang ternak, haiwan, tumbuh-tumbuhan yang ada ini, Allah tak turunkan hujan.
Tapi kerana binatang ternak yang ada di atas muka bumi ini, haiwan yang perlukan makan minum, maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap turunkan hujan. Begitu keadaannya. Lalu Nabi SAW juga menyebutkan tentang keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat. Apa keadaannya? Iaitu Nabi kata wala khafara qaumun la ahda illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhazu ba'dama fi aidihim. Maksudnya tidaklah satu kaum yang melanggar janji, melainkan Allah akan menjadikan musuh yang bukan dari golongan mereka. Lantas musuh-musuh itu mengambil sebahagian harta yang ada di tangan mereka. Maknanya kan, bila orang tidak menunaikan janji mereka, maka di sini apa azabnya, apa akibatnya? Musuh akan ambil harta mereka. Akan berlakulah sesuatu ujian yang mana menyebabkan ada musuh yang akan ambil harta seseorang. Jadi ini yang keempat. Nabi minta perlindungan dan Nabi SAW berharap para sahabat tidak berhadapan dengan situasi ini. Lalu kita ada yang kelima di situ. Apa kata Nabi? Wa ma lam ta'mal a'immatuhum bima anzalallahu azza wa jal fi kitabihi illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Maksudnya tidaklah para imam mereka mengabaikan apa yang Allah Azza wa Jal turunkan dalam kitabnya, melainkan Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Maksudnya imam mengabaikan Al-Quran. Imam ni, muslimah, kita boleh faham sebagai pendakwa. Mereka yang mengajarkan agama, yang dikenali sebagai agamawan, yang dikenali sebagai pendakwa, yang dikenali sebagai orang yang mengajak kepada kebaikan, imam-imam di masjid, ustazah lah kalau dalam bahasa kita sekarang ini. Maka mereka ini, jika mereka mengabaikan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala akan meletakkan di dalam hati mereka saling ada rasa takut. Ataupun kalau kita rujuk kepada terjemahan dalam kitab kita, disebutkan bahawa Allah akan buat mereka itu saling bermusuhan antara satu dan yang lain. Jadi perkara ini bukan main-main. Nampak simple, tapi ia tak sesimpel yang kita ingatkan ataupun yang kita rasakan. Sebab semua itu ia berlaku pada hari ini secara berleluasa. Jadi di sini Nabi bukan hanya menyebutkan tentang dosanya, tetapi Nabi menyebutkan juga tentang akibatnya. Bila hal itu berlaku pada masa akan datang. Dan kita dah jelas dah muslimah. Semua itu berlaku di hadapan mata kita. Setiap sesuatu yang Nabi SAW sebutkan, itu tadi, yang Nabi sebutkan tadi, daripada yang pertama, zina yang berleluasa. Zina bukan hanya berlaku, tetapi ia dilakukan secara terang-terangan. Orang dah tak segan silu dah nak buat perkara ini. Dipertontonkan, tidak kira kepada mana usia pun dah jadi biasa dah melihat perkara tersebut. Kemudian di sini Nabi kata tentang orang yang mengurangi timbangan. Itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Orang yang mana mereka ini tidak membayar zakat, itu juga berlaku. Kemudian yang tidak menunaikan janjinya banyak tapi tidak tunaikan. Kan, undilah saya macam tu lah. Janji ni tapi bila dah dapat tak tunaikan. Ini masalahnya. Ia berlaku dalam kehidupan kita. Bukan hanya pada pemimpin, tetapi ia juga berlaku kepada kita, masyarakat awam. Yang mana kadang-kadang kita ni dah berjanji itu, janji ini, tapi kita tidak tunaikan janji kita. Ini masalahnya. Sehingga di sini saya nak tekankan, Nabi SAW ingatkan kepada kita, orang yang tak tunaikan janji adalah orang yang memiliki ciri-ciri orang munafik. Orang munafik begitu. Kita ni jangan sibuk asyik tengok cerita filem munafik kat TV. Bukan begitu. Orang munafik ini Nabi sebutkan begini. Ayatul munafiqi thalas. Orang yang munafik ini ciri-cirinya, tanda sifatnya ada 3. 1, bila dia berbicara dia berbohong.
Dua, bila dia jadi orang yang berjanji, dia tak tunaikan janji dia. Ini sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis kita dalam kitab ini. Ketiga, Nabi kata apa? Jika dia diberikan amanah, dia akan khianat dengan amanahnya. Kita jangan jadi sebagaimana orang munafik itu tadi, muslimah. Secara terang, secara simple, secara jelas Nabi sebutkan dalam hadisnya. Hadisnya paling ringkas, paling mudah untuk kita hafal, paling mudah untuk kita ingat. Jadi bila kita nak buat sesuatu kan, sebagaimana yang Nabi sebutkan itu tadi, kalau kita dah cakap ni, jangan bohong. Kalau kita dah janji, tunaikan. Tunaikan janji itu. Tapi kalau kadang-kadang habis saya ada urusan lain macam mana tak boleh dah walaupun saya dah janji. Itu maknanya kita kata di luar kemampuan kita. Tapi sekarang ini dia memang sah-sah dah tahu dah. Dia tak boleh nak tunaikan janji tersebut. Tapi dia berjanji juga. Atau memang dia sengaja sebutkan perkataan itu supaya kita ikut cakap dia. Kan? Sengaja. Tapi dia tak tunaikan. Dia memang main-mainkan kita. Tak ada maknanya aku nak tunaikan cakap aku tu saja je. Aku cakap tu supaya dia ikut cakap aku. Inilah ciri-ciri orang yang beginilah, yang Nabi sebutkan dalam hadis kita yang panjang lebar itu tadi. Dan juga yang Nabi kategorikan ia sebagai orang yang munafik. Seterusnya kalau orang lain berikan amanah kepada kita, fikir dulu. Boleh ke tidak kita nak laksanakan amanah itu? Kalau ia di luar kemampuan kita, tolak. Tolak dengan baik. Kerana apa? Kita bimbang. Kita tak mampu untuk laksanakan, akhirnya kita mengkhianati amanah tersebut. Jadi amanah ni jangan dibuat main-main. Sama juga dengan janji tadi. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah yang sama ya muslimah. Dalam surah Al-Isra, tapi di sini pada ayat yang ke-34 surah Al-Isra pada ayat yang ke-34 Allah kata apa? Wa auful ahda, dan hendaklah kalian menunaikan janji. Kerana apa? Allah kata begini, innal ahda kana mas'ula wa innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu ia akan dituntut. Maksudnya janji yang kita ucapkan, janji yang kita berikan kepada sesiapa sahaja, ia akan menjadi tanggungjawab kita di akhirat kelak. Maknanya Allah akan tanya kita, bagaimana janji yang telah kau sebut dengan si fulan dan si fulan? Dah tunaikan? Tak, aku cuma main-main je ya Allah dengan dia, sebab tu aku tak tunaikan. Itulah azab yang akan Allah timpakan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi kena hati-hati. Okey, muslimah. So itulah 5 perkara yang Nabi SAW minta perlindungan dan Nabi doakan para sahabat tidak bertemu dengan hal itu. Tapi ia sudah berlaku di sekitar kita pada hari ini. Dan seterusnya, kita ada hadis yang panjang lebar juga di sini. Kan? Kalau kita baca di sini, disebutkan dalam Al-Musnad dan As-Sunan dari Amr ibn Murrah, dari Salim bin Abil Ja'd, dari Abu Ubaidah bin Abdullah ibn Mas'ud, dari ayahnya dia mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi SAW di sini? Nabi katakan begini muslimah, inna man kana qablakum kana idza amila al-amilu fihim bil khati'ah ja'ahu an-nahi ta'dhiran. Nabi kata, sesungguhnya pernah terjadi pada orang-orang sebelum kalian. Maknanya ini bukan umat Nabi SAW, umat yang sebelum Nabi, zaman Nabi SAW. Yakni apabila ada di antara mereka berbuat dosa, mereka nampak teman-teman mereka berbuat dosa, yang berlaku di hadapan mata mereka, maka datanglah seseorang yang melarang orang itu dengan mengemukakan alasannya. Dia datang kepada orang ni beritahu, jangan buat gini ni dosa tau, ni cakap. Tapi kemudian Nabi kata apa? Fa idza kana al-ghadu jalasahu wa wakalahu wa syarabahu. Tapi kemudian keesokan harinya, orang yang melarang tadi, dia pula tiba-tiba duduk-duduk bersama orang yang melakukan dosa itu, serta menemaninya makan dan minum seolah-olah kemarin dia tidak melihatnya melakukan dosa. Macam dah tak ada apa-apa dah. Kan? Semalam dia tegur dah, kau janganlah buat dosa gini. Tapi esok dia duduk sekali dengan orang tu, makan minum dengan dia, macam dah tak ada apa-apa dah berlaku. Ini Nabi kata,
iaitu berlaku pada kaum sebelum kalian. Jadi Nabi sebutkan begini, ketika melihat hal tersebut terjadi pada sebahagian mereka, Allah Subhanahu Wa Taala membenturkan hati sebahagiannya atas sebahagian yang lain, kemudian melaknat mereka melalui lisan nabinya iaitu Nabi Daud dan Nabi Isa ibn Maryam. Hal ini dikarenakan kemaksiatan dan sikap mereka yang melampaui batas. Jadi Nabi kata apa? Kaum ini Allah laknat mereka kerana perbuatan mereka yang tidak bersungguh-sungguh menghalang orang lain dari melakukan kemaksiatan. Lalu di akhir hadis ini Nabi bersumpah, wallazi nafsu Muhammadin biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar wa la ta'khudunna 'ala yadi safihi wa la turunnahu 'alal haqqi atra aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'din thumma la yal'anakum kama la'anahu. Nabi kata gini muslimah, demi yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah, hendaklah kalian benar-benar menyuruh orang lain berbuat kebaikan. Hendaklah kalian benar-benar mencegah kemungkaran dan memegang tangan orang yang jahil lalu menuntunnya kepada kebenaran. Kita nampak kawan kita buat perkara yang salah, sungguh-sungguh ni kita muslimah. Kita ajak dia supaya tinggalkan perkara itu. Jangan pula kita join the club. Tu masalah. Ini masalah kadang-kadang ni kan. Kita pula join the club. Bukan main lagi kita. Semalam kita kutuk-kutuk dia. Bukan kutuk, kita nasihat begini. Tapi esoknya kita pula join dia. Buat dosa tu sama-sama dengan dia. Ini Nabi kata kalau kita jadi hamba Allah ni, kita nak cegah kemungkaran, kita nak ajak orang supaya buat baik, sungguh-sungguh kita buat. Jangan buat sambil lewa. Sebagaimana kaum yang Nabi sebutkan itu tadi. Kerana apa Nabi kata, jika tidak demikian, Allah akan membenturkan hati sebahagian kalian atas sebahagian yang lain. Membenturkan hati ni maksudnya lah, Allah jadikan kita ni saling bermusuh antara satu dan yang lain. Dan di sinilah Allah, Nabi kata, dia itu Allah akan melaknat kalian sebagaimana Allah melaknat kaum yang sebelumnya. Hadis ini ya, muslimah, hadis ini daif. Ya, hadis ini tidak sahih. Saya baca tadi. Ya, dinyatakan juga dalam kitab kita, hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Tetapi ada riwayat yang sahih menyokong hadis tersebut. Ya, riwayatnya apa? Saya tampilkan riwayat itu supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari. Nanti orang perlu persoalkan saya, Saudara Sakinah aja hadis daif. Tak. Memang betul saya baca hadis daif tadi, tapi saya dah maklumkan hadisnya daif, hadisnya tak sahih. Tapi di sini saya datangkan hadis yang lain untuk menyokong hadis tadi. Menunjukkan bahawa hadis itu ada disebut oleh Nabi SAW. Dan hadis itu dikeluarkan siapa? Oleh Imam At-Tirmizi dengan status hadis yang sahih. Jika kita lihat pada hadis ini, ya, bila kita baca hadisnya, maksudnya hampir sama dengan hadis yang kita baca tadi, muslimah. Tapi kisah yang di atas itu tidak ada. Iaitu kisah yang mana ada kaum yang sebelumnya kan, mereka itu melakukan, ada di kalangan mereka melakukan maksiat, kemudian ada di kalangan mereka yang menegur, tapi kemudian esok harinya dia join the club. Itu tak ada, kisah tu tak ada. Yang ada dalam kitab kita. Tapi untuk hadis yang sahih, yang mengandungi maksud yang sama, sebab apa kita nak ambil yang belakang tu, muslimah. Ya, yang belakang ini untuk kita amalkan. Iaitu apa kata Nabi? Nabi bersumpah. Sama sebagaimana yang kita baca tadi. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf. Nabi kata, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaknya kalian menyuruh kepada kebaikan. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah kemungkaran. Aw la yushikanna Allahu ayyab'atha 'alaikum iqaban minhu. Atau jika tidak, Allah akan mengirimkan seksanya kepada kalian. Kemudian apa? Thumma tada'unahu, dan pada waktu itu bila Allah datangkan seksanya kepada kalian, kalian doa kepada Allah. Kalian minta ampun kepada Allah. Nabi kata apa? Fala yustajabu lakum. Pada waktu itu, doa kalian tidak lagi dikabulkan. Ini kesan, ini akibat, mudarat, dan juga kita panggil tadi akibatlah ya daripada dosa yang kita lakukan. Jadi,
bila kita nampak kemaksiatan, kita nampak kemungkaran, sungguh-sungguh kita ni muslimah untuk kita cegah. Jangan buat. Dan kita jangan pula kita ikut serta mereka. Jadi apa maknanya bila kita semalam tu kan, kita tegur tu tadi apa maknanya? Orang makin suka. Ya, orang tepuk tangan. Semalam dia tegur kita, hari ni join kita lah. Kau tengok siapa lagi hebat, aku ke dia? Si pelaku maksiat, dia akan rasa diri dia besar. Dia akan rasa diri dia tak ada apa-apa buat dosa. Tengok orang yang tak buat dosa, orang yang soleh, dia join kita. Dia akan kata begitu. Sebab itu kita kena ada kesungguhan bila kita nak tegur orang. Ya, kita mesti ada kesungguhan. Kita buat sungguh-sungguh tu. Bila kita cakap tentang dosa, cakap dosa tu betul-betul, maksudnya supaya orang takut, supaya orang rasa ini adalah satu benda yang perlu ditinggalkan. Bukan tak nak buat-buat, tak nak buat sudah. Bukan kata begitu muslimah, bukan gitu. Ya, di sini kita betul-betul dengan keadaan kesungguhan supaya apa, kita tak jadi sebagaimana yang Nabi sebutkan itu. Sebab bila Allah Subhanahu Wa Taala timpakan azabnya, Allah timpakan kepada semua. Tak kira sama ada pelaku maksiat ataupun bukan pelaku maksiat. Allah timpakan azab ini secara umum. Orang yang buat dosa, orang yang tak buat dosa, dua-dua kena sekali. Kenapa keadaan itu berlaku? Antara sebabnya ialah apabila ada orang baik di kalangan mereka, mereka membiarkan orang yang tidak baik buat perkara-perkara maksiat. Kita jangan pergi jauh lah muslimah. Kita lihat dalam rumah kita sendiri. Ya, apa yang kita buat jika berlaku kemaksiatan dalam rumah kita? Adakah kita diam, kita tengok saja buat? Begitu. Mungkin kita sebagai parents, sebagai ibu bapa, apa yang kita buat bila kita nampak anak kita ni ya jalan berdua-duaan dengan orang lelaki, pegang sana, pegang sini, peluk sana, peluk sini. Anak kita upload gambar yang tak seharusnya. Anak kita post something di Facebook dia ataupun IG dia, benda-benda yang tak seharusnya dia post. Kan? Mungkin makian dan sebagainya, makian, cacian. Itu perkara yang mungkar. Apa kita buat? Apa kita buat untuk menyelamatkan keluarga kita daripada hal-hal yang tidak diingini? Jadi kita ada tanggungjawab yang begitu besar. Jangan pergi ke satu tempat yang besar. Maksudnya tempat yang besar, jangan kita tengok masyarakat di luar. Lihat dulu rumah kita bagaimana. Ya, lihat rumah kita bagaimana, keadaan rumah kita bagaimana. Betulkan dalam keadaan rumah kita tu apa yang perlu diperbetulkan. Apa yang boleh kita tegur, kita tegur. Yang mana kita nak tegur itu dengan keadaan yang sungguh-sungguh. Bukan dalam keadaan yang sambil lewa yang kita rasa, tegur sikit-sikit sudahlah. Itu ikut suka tingkau lah, kau nak ikut ke tak nak kau tu kau ni pasal lah. Bukan gitu caranya muslimah. Sebab di sini banyak hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan tentang orang yang dia tu baik, dia soleha, tetapi dia biarkan orang lain buat maksiat. Ada banyak ancaman yang Nabi SAW sebutkan. Ya, untuk orang yang begini, kita pun tak silap saya, kita dah pernah bincangkan pada hadis-hadis yang lepas tentang mereka yang membiarkan orang lain buat maksiat dan dia sibuk dengan kesolehan diri dia sendiri. Tak apa, aku nak baik seorang ni, orang lain tu orang lain pasal lah. Itu masalahnya kita sekarang ni hidup. Kita hidup untuk diri kita sendiri. Kita membiarkan orang lain dalam keadaan yang tidak terpandu, dalam keadaan yang terombang-ambing, dalam keadaan yang mereka tu tak nampak jalan. Kita biarkan sahaja. Terutamanya orang dalam rumah kita ni kena lihat dulu bagaimana. Adakah kita membiarkan anak kita buat maksiat, biar tak apa, muda. Kita tak apalah, anak kita muda lagi, nak pegang, tak apa, nanti dah tua-tua boleh taubat. Ada orang begitu muslimah. So kita tak nak jadi orang yang sedemikian. Ya, kita jangan biarkan dengan alasan tak apa, masih muda. Muda ni sebenarnya adalah masa untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah sampai kita tua. Begitu keadaannya. Bukan muda bukan masa untuk kita senang linang berfoya-foya buat maksiat muslimah, bukan itu. Sehingga kita membiarkan anak kita muda, remaja tak apa nak buat maksiat banyak-banyak. Nanti dah tua boleh tutup buku. Bukan begitu. Hidup kita bukan macam Facebook, bukan macam IG muslimah. Bila-bila masa you nak delete, you boleh delete. Buka Facebook baru, buka IG baru, bukan begitu. Hidup kita ini bukunya tak ada maknanya nak tutup buka. Kita kena ingat itu. Ya, dia akan beri kesan yang dalam hidup kita. Sebab itu, saya selalu begini saya kata. Kita nak buat dosa, kita kena fikir betul-betul. Berapa ramai orang yang buat dosa.
dia masih lagi dihantui oleh dosa-dosa silamnya. Walaupun dia sudah bertaubat kepada Allah. Ini saya kata kesan mudarat daripada dosa dan maksiat yang kita buat. Jiwa dia jadi tak tenang. Walaupun dia dah solat, dah tinggalkan, dah jadi seorang muslimah yang baik, tapi dia masih ada rasa macam ada lagi yang belum settle dalam hidup dia. Ini kesan saya kata. Ya, kesan kita melakukan kemaksiatan dan dosa. Sebab tu kita belajar tentang kesan mudarat dosa ini agar ia jadi peringatan untuk diri kita. Sebagai seorang wanita muslimah, seorang ibu, kakak, kan adik perempuan, guru contohnya. Siapa pula kita ni? Yang mana bila kita dah nak jaga dah diri kita ni. Tak nak buat maksiat, kita jangan lupa orang di sekitar kita. Terutamanya ahli keluarga kita. Ya, dalam kitab kita ini muslimah, selepas hadis yang tadi kita baca yang panjang lebar itu, ada banyak hadis-hadis yang lain. Contohnya bawah ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya, seterusnya disebutkan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Bar, Al-Humaidi, Ibnu Abi Dunya. Semua itu saya tak nak baca. Kenapa saya tak nak baca? Sebab dijelaskan bahawa hadisnya adalah hadis yang dhaif. Tetapi saya nak tekankan begini, walaupun hadis itu hadis yang dhaif, kenapa Imam Ibnul Qayyim dia bawa dalam kitab dia? Kerana bagi saya dia nak ambil maksud daripada hadis itu. Yang mana di sini dalam hadis-hadis ini disebutkan tentang Allah perintahkan malaikat untuk menimpakan azab kepada kaum. Tetapi kemudian malaikat kata kepada Allah, ya saya ringkaskan semua hadis-hadis yang dhaif itu kerana semuanya hampir sama. Malaikat tanya kepada Allah, wahai Allah, ada orang soleh yang sedang solat, takkan aku nak timpakan kepada dia? Allah kata apa? Timpakan kepada dia sekali. Kerana apa? Bila orang di sekitar dia buat maksiat, wajahnya tak berubah. Apa maksud wajahnya tak berubah? Dia tak ada rasa dia tak ada rasa marah, ya, dia tak ada rasa nak halang, bahkan dalam hatinya pun dia rasa biasa saja. Allah kata dengan dia sekali timpakan azab itu. Ini kita kata kalau kita biarkan orang lain buat maksiat yang kita rasa kita pun tak ada apa-apa, tak apalah, dia aku. Begitu keadaannya. Bila akan ditimpakan azab semuanya. Namun hadis-hadis yang dhaif ini, ya, walaupun riwayat yang dhaif disebutkan, kalau baca pada nota kaki di sini, alhamdulillah lah ya, pentahqiq kitab ini iaitu Syekh Ali Hasan bin Ali Al-Halabi baru saja meninggal dunia pada bulan ini. Ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Baru saja meninggal dunia pentahqiq ini. Dia datangkan kepada kita di bawah itu dengan nota kaki menyebutkan bahawa kisah ini adalah kisah Israiliyat. Banyak kedhaifannya pada riwayat-riwayat tersebut. Namun saya nak datangkan dengan satu sokongan membuktikan bahawa maksud daripada setiap hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang dhaif itu maksudnya adalah sahih. Di mana kita dapati maksud yang sahih itu dalam Al-Quranul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-25, Allah ingatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Allah kata gini kepada kita muslimah, dan jagalah diri kamu daripada berlakunya dosa yang membawa bala bencana. Tadi Nabi dah sebutkan kepada kita dengan 5 perkara yang boleh bawa bala bencana dalam kehidupan kita. Ya, dalam Al-Quran Allah tegaskan kepada kita, jaga diri baik-baik supaya jangan buat dosa yang boleh datangkan bala bencana. Yang mana Allah kata bukan sahaja akan menimpa orang-orang yang zalim di antara kamu secara khusus. Maknanya orang yang zalim ya orang yang buat maksiat itu. Bukan mereka sahaja yang terkena. Tapi Allah kata tetapi akan menimpa kamu secara umum. Dan ketahuilah bahawa Allah maha berat azab siksanya. Ini Allah ingatkan kepada kita. Maknanya kita tak boleh biarkan kemaksiatan berlaku. Apa-apa kuasa yang kita ada, apa-apa kemampuan yang kita ada, apa-apa yang boleh kita buat, itulah yang perlu kita buat.
Itulah yang perlu kita gunakan bagi mengekang berlakunya kemaksiatan tersebut. Sebab kita pegang kepada ayat Al-Quran ini. Bila Allah nak timpakan azab, Allah tak timpakan hanya kepada pelaku maksiat. Dengan kita-kita sekali Allah timpakan. Kenapa Allah timpakan dengan kita-kita sekali? Kerana ada antara kita yang membiarkan wajahnya tak berubah. Maksud wajahnya tak berubah, dia tak terkesan langsung dengan kemaksiatan yang dia lihat. Senang beginilah muslimah. Kita kalau nampak dosa orang buat yang dalam TV ni kan, kita sekarang sedang melihat ni, dosa dipamerkan depan mata kita. Kita happy tak? Kalau kita happy, maknanya wajah kita tak berubah. Bahkan kita enjoy dengan kemaksiatan yang kita lihat. Ini perlu hati-hati muslimah. Ini fitnah akhir zaman. Fitnah sekarang ni yang berlaku, konteks kita sekarang ni begitu. Kan TV kita nampak, oh orang pegang-pegang tangan, sweet dia pegang tangan. Padahal maksiat tu kita tengok. Orang peluk-peluk sana, peluk sini kan kat TV kan. Dia peluk-peluk, sweet dia, kita pun happy kita tengok, sweetnya dia. Sampai kita pun tengok cahaya, kita tengok, terhenyak kita kat atas sofa tu kan. Tengok kemaksiatan orang peluk-peluk ni kat TV ni. Suka kita tengok. Itu maksiat. Tapi kita suka. Apa nak jadi dengan kita ni? Tak ada berubah wajah kita. Seharusnya kita, apa ni? Kita begitu sekurang-kurangnya, kita tak boleh lah dalam TV kita nak pergi pisahkan ni, memang tak boleh. Tapi sekurang-kurangnya berubah wajah kita. Bila kita melihat adegan-adegan yang sedemikian. Sekurang-kurangnya saya kata, hati kita ni tidak meredai apa yang kita lihat. Begitu. Bukan kita suka, enjoy lihat apa depan mata kita. Bukan begitu keadaannya. Inilah yang Nabi katakan dalam hadis yang lain. Nabi pesan kepada kita, jangan biarkan kemaksiatan. Kerana apa? Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi. Thumma yaqdiruna ala ayyughayru thumma la yughayru illa yushiku ayya'ummahumullahu minhu bi'iqabin. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kemaksiatan yang dilakukan pada satu kaum, kemudian mereka mampu mencegahnya, tetapi tidak mencegahnya, melainkan Allah akan meratakan seksa. Maksud meratakan seksa inilah, Allah akan timpakan seksa itu kepada pelaku maksiat dan juga bukan pelaku maksiat. Kepada mereka. Begitu sekali keadaannya muslimah. Sebab itu Nabi kata jangan biarkan kemaksiatan ini. Kalau kita boleh cegah, kita cegah. Bila kita ada kuasa, kita ada kemampuan, cegahlah ia. Dan Nabi SAW ingatkan kepada kita, nak cegah kemungkaran itu, dia ada banyak cara. Ada banyak cara yang Nabi SAW beritahu kepada kita. Nabi katakan kepada kita begini, man ra'a minkum munkaran. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Pertama sekali, ni ikut kepada kemampuan masing-masing muslimah. Pertama sekali, hendaklah dia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Bila kita mampu nak cegah dengan tangan, kita cegah. Tapi Nabi berikan kepada kita dengan pilihan yang kedua, fa illam yastati' fa bilisani. Tapi kalau tak mampu, kita nak guna tangan kita kan, nak bawa orang kepada kebaikan, cegah kepada kemungkaran itu, Nabi kata kepada kita, gunalah lisan kita. Hendaklah mencegahnya dengan lisan. Tapi kalau tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbih. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Kalau tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lisan, cegahlah dengan hati. Apa maksud cegah dengan hati yang Nabi katakan tadi itu sebagai selemah-lemah iman? Kita tak redha apa yang kita lihat. Kita tak redha apa yang kita nampak. Dan kita tak pernah ada rasa suka dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang berlaku. Itu kita. Itu orang yang beriman. Bila dia nampak kemaksiatan, dia dengar kemaksiatan, dia akan letak dalam hati dia, dia tak suka kemaksiatan itu. Maknanya di sini, bila kita kata jangan biarkan maksiat, dan sekarang maksiat itu memang berleluasa dalam konteks kehidupan kita ni yang memang kita dah memang tak mampu dah nak buat apa. Kita berada dalam keadaan yang selemah-lemah iman itu tadi muslimah.
iaitu buatlah apa yang kita mampu. Cegah. Letakkan dalam hati kita ni, aku tak suka dengan apa yang aku lihat. Sekurang-kurangnya berubahlah wajah kita bila kita nampak kemaksiatan. Bukan kita enjoy the show. Bukan gitu Muslimah. Ya, sebab itu di sini saya nak terangkan tentang amar ma'ruf nahi munkar ini, dia ada beberapa kategori manusia. Ya, ada beberapa kategori manusia. Iaitu pertama, kita lihat di sini. Dalam kitab tidak ada ya Muslimah, saya dah keluar daripada konteks perbincangan kitab. Konteks perbincangan masih sama, maksudnya dalam kitab tu tidak ada apa yang saya bawa ini. Maksudnya dah habislah apa yang saya bincang daripada kitab. Jadi boleh tumpukan pada slide saya ya, di screen. Baik, sekarang kita lihat. Amar ma'ruf itu dalam bahasa Arab. Maksudnya lah kita suruh orang lain buat kebaikan. Nahi munkar maksudnya lah cegah orang itu agar jangan buat benda-benda yang keji, benda jahat, benda maksiat. Kita nak cegah. Jadi saya ringkaskan suruh, cegah. Bila saya letak suruh, maknanya kita kata suruh kepada perkara yang baik. Bila saya kata cegah, maknanya kita cegah orang itu daripada buat perkara yang tidak baik. Jadi kita ada dua situasi di sini. Pertama, suruh cegah. Maknanya kita prihatin pada orang lain. Tetapi orang yang prihatin pada orang lain ini dia terbahagi kepada dua. Pertama, kita suruh orang buat baik. Alhamdulillah kita pun buat baik. Maknanya tadi kita kata jangan mengumpat. Kita juga adalah orang yang tidak mengumpat. Kita kata pada anak kita, tolong aunty kat sebelah tu, kan angkat barang dia. Tapi ada tak kita buat? Alhamdulillah kita pun tunjuk contoh yang sama. Okey, maknanya kita suruh, kita pun buat perkara yang kita suruh. Itu maksud saya dalam slide ini ya. Okey, dengar baik-baik ya supaya faham. Bimbang tak faham nanti. Baik, kemudian tadi saya kata cegah. Ya, kita cegah orang itu supaya jangan buat perkara maksiat. Okay, kita kata pada dia, jangan berzina. Kita juga adalah orang yang tidak melakukan zina. Maknanya kita tinggalkan kemungkaran itu. Jadi ini manusia kepada kategori yang pertama. Untuk jenis yang pertama. Sebab pada kategori yang pertama suruh cegah ini, kita juga ada manusia yang bahagian kedua ni. Yang mana kita suruh orang buat baik, tapi kita tak buat baik. Ni pelik tu. Sebab tu kadang-kadang anak kita pelik. Kita hantar anak kita pergi sekolah agama. Kan? Kita hantar anak kita mengaji, kita tak mengaji. Itu masalah kadang-kadang. Kita nak anak kita dibaik tau sekarang ni Muslimah. Okay? Kita hantar anak kita pergi kelas mengaji, kelas tauhid, kelas fiqah kan. Kita sendiri tak belajar. Kita suruh, kita tak buat. Ni tak boleh. Okay? Ataupun kita, samalah kita cegah. Kita cakap dengan anak kita, jangan dek, jangan bohong dek, dosa je. Tapi kita tunjuk pada anak kita, kita pun bohong. Takkah itu confused? Ya, ia mengelirukan orang yang kita suruh dan cegah tu tadi. Ini ada orang yang sedemikian. Ramai orang macam tu. Betul tak? Dia suruh orang buat baik, cegah orang buat munkar, tapi dia sendiri tak buat baik. Dia sendiri buat jahat. Sebab tu kadang-kadang dia Muslimah, bila kita ni lihat ada orang cakap berbual macam mana, kita cakap macam mana dengan dia tak buat. Kerana apa? Mungkin dia lihat kita ni sendiri tak buat. Dia begitu keadaannya. Untuk yang warna biru itu tadi. Kita ada yang warna merah kan? Yang warna merah tu, dia tak suruh orang buat baik, dia tak cegah orang dari melakukan kejahatan. Dia biarkan sahaja. Beza dengan yang warna biru tadi. Warna biru dia amat prihatin kepada orang di sekitarnya. Walaupun kita kata, kadang-kadang dia pun tak buat juga. Dia sibuk suruh orang tapi dia tak buat. Walaupun begitu, tapi dia prihatin. Namun kalau kita pergi yang warna merah tadi, dia tak buat apa-apa langsung. Dan orang untuk yang warna merah itu kan, dia tak cegah, dia tak suruh, dia tak cegah, dia biarkan saja orang aku, engkau. Ini juga ada dua keadaannya. Pertama, yang Muslimah kita lihat begini. Kita, orang yang berada pada kategori yang kedua ini, dia tak suruh orang buat baik. Dia tak cegah orang daripada melakukan kemungkaran. Dia biarkan je, dia tengok je, dia buat bodoh je kan. Dia
Kita saja yang buat baik. Maknanya di sini, dia cuma lihat pada diri dia sahaja. Memang betul, dia tak suruh orang buat baik, tapi dia buat baik. Ada orang yang begitu. Betul tak? Kan kita pernah, mungkin kita memang selalulah nampak juga orang begitu. Dia sibuk dengan diri dia saja. Dia tak kisah pasal orang lain. Kan? Kau nak buat baik tu kau punya pasal lah, gitu kan? Kau nak buat maksiat tu pun kau punya pasal. Aku tak nak sibuk-sibuk dengan hidup engkau. Begitu. Ada orang begitu. Maknanya dia, tapi dia, adakah dia buat baik? Yes, dia buat baik. Maknanya kita saja yang buat baik dan kita saja yang tinggalkan kejahatan. Orang lain nak buat jahat, itu dia punya masalah. Yang penting saya tak buat jahat. Begitu keadaan dia. Okey, ini jenis manusia yang pertama dalam kategori yang kedua. Kemudian kita juga ada jenis manusia yang kedua dalam kategori yang kedua. Yang mana, bagaimana orang ini? Dia tak suruh orang buat baik. Sebab apa? Dia memang tak buat baik. Okey. Kemudian dia pun tak cegah orang buat jahat. Kenapa? Dia pun dah sama macam orang ni. Maknanya dia sama-sama lah. So join the club ni. Okay, dia sama-sama lah dengan orang tu. Ya, kenapa dia tak suruh orang, kenapa dia biarkan orang ni tak buat baik? Sebab dia memang tak buat baik. Sama-sama members, sama geng tu kan. Kenapa dia tak cegah orang buat jahat? Sebab dia pun buat benda yang sama. Jadi bagi dia, apa hal aku nak tegur dia? Apa hal aku nak cegah dia? Aku pun sama juga. So itu ada orang yang sedemikian. Jadi, dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar ini muslimah, kita kena usaha jadi orang yang saya highlightkan dengan warna kuning itu. Bagaimana keadaannya? Kita usaha suruh orang lain buat perkara yang baik. Kita buat perkara yang baik juga. Ya, kita cegah orang lain, jangan buat perkara-perkara yang jahat. Tinggalkan perkara-perkara yang keji, tinggalkan kemaksiatan. Kita juga turut melakukan perkara yang sama, iaitu kita cegah diri kita agar tak buat maksiat. Kita tinggalkan kemaksiatan. Ya, keadaannya begitu. Baru tepat amar ma'ruf nahi munkar. Mungkin kita berada pada kategori yang pertama, jenis yang kedua tu muslimah. Alhamdulillah jugalah saya kata, bolehlah nak buat macam mana. Bolehlah nak buat macam mana kan. Tapi bagi saya terbaik, tingkatkan sedikit keadaan diri kita supaya kita jadi yang warna kuning itu yang saya highlightkan tu. Ya, kita prihatin pada orang di sekitar kita. Jangan lupa pada diri sendiri muslimah. Kita suruh orang buat baik, kita buat baik juga. Betul tak? Kita tak nak anak kita ni buat benda-benda yang maksiat. Kita pun tak nak buat benda maksiat. Kita jangan sibuk dengan orang lain. Tapi kita lupa dengan diri kita sendiri. Ini pun tak bagus sebenarnya. Okey? Sama juga dengan orang yang berada pada jenis yang pertama dalam kategori kita yang kedua itu tadi. Dia nak buat baik. Okey, dia buat baik. Kemudian dia tinggalkan kemaksiatan. Alhamdulillah. Orang ini sebenarnya sama dengan orang yang saya highlightkan pada warna kuning itu. Cuma masalahnya dia, orang yang begini, dia tak kisah tentang orang lain. Dia tak kisah tentang orang lain. Bahkan dia tak sedih pun orang buat maksiat. Sebab tu saya letakkan warna merah di sini. Dia tak sedih pun orang buat maksiat. Sebab bagi dia, saya, awak. Macam tu kan? Saya dengan dosa saya, awak. Orang kata macam kubur masing-masing Ustazah. Yelah, dosa masing-masing sebab kubur masing-masing. Ya begitu. Orang tu begini keadaannya. Kita pun tak nak jadi orang yang begitu. Sebab bila kita ni nak jadi muslimah yang masuk syurga, kita nak masuk syurga bersama-sama. Ya? Kalau kita buat satu amalan yang kita tahu itu adalah amalan yang boleh masukkan kita dalam syurga, kita nak bawa suami kita sama-sama, kita nak bawa anak kita sama-sama, kita nak bawa mak ayah kita semua sama-sama dengan kita. Rakan-rakan kita sama-sama masuk dalam syurga. Kerana kita juga tak nak berada dalam syurga ini sendirian. Kita nak bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi. Sebab itu penting kita ajak orang-orang ini. Ya, kita cegah mereka. Kita suruh mereka buat baik. Kita cegah mereka agar mereka tidak buat perkara-perkara yang maksiat. Kerana kita nak masuk syurga bersama-sama. Begitu keadaannya. Dan yang paling penting sekali dalam perbincangan kita pada petang ini, jangan kita jadi orang yang terakhir sekali itu. Bagaimana keadaan dia? Dia tak kisah pun kan? Dia tak kisah pun. Kenapa dia tak kisah?
Sebab aku pun sama 2 kali 5 dengan dia, 2 kali 5 kita. Engkau buat dosa, aku pun buat dosa juga. Macam kan? Engkau tak buat baik, aku pun tak buat baik juga. Samalah kita. Samalah kita. Macam itu ya. Samalah kita masuk neraka sama-sama lah ya. Oh, alah, happy kita, proud. Kita bangga masuk neraka sama-sama. Begitu keadaannya. Elakkan jadi keadaan yang begitu, muslimah. Ya, jangan masuk neraka berjemaah. Ya, yang kita ni jangan masuk neraka berjemaah. Itu kan sama-sama masuk neraka berjemaah. Kalau boleh masuk syurga berjemaah begitu. So kita ni usahalah ya muslimah. Ya, dengan keadaan kita ikuti pengajian, kita belajar ni, banyak benda kita belajar. Tapi kita sebenarnya belajar bukan untuk diri kita sendiri. Saya nak kata gini muslimah, kalau saya belajar untuk diri saya sendiri, saya tak mengajar orang lain. Saya biarkan masyarakat, entahlah korang nak jadi apa, begitu keadaannya. Kan saya tak beramal dengan ilmu saya biarkan saja. Nak jadi apa, biar nak buat maksiat, nak ngumpat orang, nak mengadu domba, ya, nak menyakiti jiran, buatlah. Aku, yang penting aku dengan diri aku nak masuk syurga seorang-seorang. Gitu. Tapi kerana kita tahu kita ada amanah terhadap ilmu yang kita bawa, yang dah kita belajar, yang dah kita hafal, yang dah kita baca, kita ada amanah sebagai seorang guru. Maka sebab itu kita tak nak biarkan orang lain jauh berada dalam keadaan yang menyimpang. Kita nak bawa mereka sama-sama berada dalam keadaan yang mana mereka jadi seorang muslimah yang berilmu, yang mana dengan ilmu itu akan menyelamatkan mereka daripada api neraka Allah, daripada dosa, daripada kesan, daripada mudarat yang Allah janjikan dalam Al-Quran, daripada mudarat dan kesan yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis baginda. Itu yang kita hendak. Begitu keadaan kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Bukan mementingkan diri kita sendiri, tetapi kita dalam keadaan kita nak jadi ahli syurga, kita juga berusaha untuk bawa orang di sekitar kita masuk ke dalam syurga. Ya, okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang ini. Mudah-mudahan ya, ia menjadi pembuka mata kita yang mungkin selama ini kita tak pernah terfikir ataupun tak pernah kita nampak tentang hal ini. Dan saya harap mudah-mudahan ia menjadi sesuatu pencetus kepada semangat diri kita untuk terus-terusan berusaha mendidik diri ke arah salihah dan membantu juga orang lain untuk menjadi salihah. Ya, okey. Jika saya tak boleh bukalah untuk ruangan sesi soal jawab sebab masa dah begitu banyak saya ambil pada petang ini. Dan mudah-mudahan ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, dengan kelapangan masa. Namun sebelum itu lupa nak cakap terima kasih lah ya kerana mengikuti kuliah kita pada petang ini, sanggup ya duduk sama-sama. Walaupun tadi ada yang pagi dah lihat wajah saya, petang ini juga masih lagi dia tak jemu nak lihat wajah saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu di ruangan yang sama, di hari yang sama, iaitu di Masjid Kampung Siglap. So, saya tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.